Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ayuhal ikhwatul a'izzah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah, segala puji syukur itu bagi Allah dan milik Allah. Selawat dan salam kepada kekasih kita, kekasih Allah yang diutuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam dan dijadikan dirinya sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi ummah. Alhamdulillah ikhwan, kita ada peluang dalam majlis ta'lim. Kita sambung baca buku yang kita tinggal agak lama juga. Kalau ikut tarikh saya 31 bulan 12 2020. 31 bulan 12 2020. Kita baru baca prakata dia sahaja, bab tak masuk lagi. Kita sampai pada muka surat yang keempat. Saya tak tahulah sahabat masih ada simpan buku ni ke ataupun dah ada lagi. Muka surat keempat. Kita masih duk tengok penulis kita, iaitu Dr. Fadli Ilahi ini. Dia menulis buku yang berjudul An-Nabiyul Karim Mu'alliman. Nabi yang mulia, dia adalah seorang guru, dia adalah seorang pendidik. Jadi buku ni kita baca hari Isnin. Hari Khamis kita baca Riyadhus Salihin. Hari Selasa kita baca At-Tibyan. Baik. Ikhwan, saya tak mau mengulang banyak, Saya cuma ambil sedikit benda-benda penting sahaja daripada sedikit mukadimah daripada Dr. Fadli Ilahi, iaitu muka surat keempat. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Dia kata Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi mengkhabarkan bahawa kehadiran beliau merupakan buah dari doa nenek moyangnya, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimanakah awal mula kenabianmu dahulu? Baginda menjawab, itu bermula dari doa nenek moyangku Ibrahim alaihi salam dan khabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihi salam. Ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Iaitu ini berkaitan dengan doa daripada surah Al-Baqarah ayat 129. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam supaya وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, supaya Allah membangkitkan daripada mereka itu seorang rasul daripada mereka yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, mengajar mereka kitab Allah dan hikmah, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bila sahabat tanya, Abu Umamah tanya, ya Rasulullah, bagaimana kejadian nubuwah ini berlaku pada kamu? Nabi kata itu adalah daripada makbulnya doa Nabi Allah Ibrahim AS. Dan itulah yang disebut oleh Nabi Isa. Ya Allah cerita dalam surah Saf. Nabi Isa menyatakan, selepas ini akan datang min ba'di ismuhu Ahmad. Selepas aku ini ada seorang akan datang, nama dia Ahmad.
diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru telah disebut dalam beberapa ayat. Di antaranya disebut dalam suratul Baqarah lagi ayat 151. Ikhwan, ini saya rasa penting sebagai nota ilmu kita. Apa dia? Iaitu inilah yang saya katakan dahulu bahawa di antara tugas Nabi, dia datang kepada kita untuk mengajak kita beberapa benda. Ini Allah Ta'ala ceritakan pertama dalam suratul Baqarah ayat 129, suratul Baqarah ayat 151, dalam Ali Imran 164, dan dalam surah Jumaat ayat kedua. Ini yang Allah Ta'ala cerita diutusnya Rasul untuk buat apa. Penulis nak kita tahu benda ni. Dia telah sebut muka surat 3, dia ulang lagi sekali. Diutuskan Rasul sebagai guru. Sebagai guru. Guru dalam bidang apa? Nabi ni mai nak jadi guru dalam bidang apa? Allah sebut, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Terjemahan dia, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini Allah Ta'ala sebut dengan sempurna tugas seorang Rasul, dan Rasul itu dihantar untuk apa. Dan Nabi kita Muhammad diutuskan, bukan dia itu Rasul yang mula. Ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi kata, aku bukanlah pembawa bid'ah dalam hal kerasulan. Artinya aku bukanlah Rasul yang pertama, sebelum aku dah ada Rasul. Dan Quran menyebut, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah utuskan kepada kamu seorang Rasul yang kami utuskan kepada umat sebelum daripada ini. Berdasarkan hadis Bukhari, hadis yang bercakap tentang besok di hari akhirat, kita akan cari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad untuk mencari syafaat. Dalam hadis Bukhari itu, bila kita pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, umat akan kata kepada Nuh, Nuh, kamu adalah Rasul yang pertama. Dekat Adam dia tak sebut yang tu. Dekat Nuh dia sebut, Nuh, kamu adalah Rasul yang pertama. Berdasarkan hadis Bukhari ini, ulama kita menyatakan bahawa Rasul bermula dengan Nuh. Nuh adalah Rasul yang pertama. Adam adalah makhluk manusia yang pertama. Adam dipanggil Abul Bashar. Dia adalah bapa manusia. Daripada zuriat Adam diturunkan kitab dan sunnah. Itu kita jumpa pada perkataan Allah dalam suratul Baqarah dan surah Taha. Allah katakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang ikut petunjuk aku, maka dia tidak perlu takut dan sedih. Al-Hafiz Imam Ibn Katsir kata, apakah yang Tuhan maksudkan kepada Adam bila dia keluar daripada syurga? Allah nak bagi petunjuk kepada dia. Yang dimaksudkan di sini ialah akan diturunkan kitab dan akan dibangkitkan Rasul daripada zuriat Adam. Maka bermulalah dengan Nuh alaihi salam. Maka daripada Nuh, kerana Adam tidak ada umat, Adam tidak ada umat, Nuh ada umat yang besar. Bermula daripada Nuh sampailah Nabi kita Muhammad, kerja mereka para Rasul ini sama.
Dalam Baqarah 151, apa dia? Allah sebut, yatlu alaikum ayatina, akan diberi kepada mereka ayat Allah, dan mereka kena membacakan kepada umat ayat Allah. Satu. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum, mereka kena bersihkan, sucikan hati umat. Mengajar macam mana manhaj pembersihan jiwa. Tidak boleh membenarkan umat membersihkan jiwa sesuka hati, membikin kaedah, mencipta kaedah, tidak boleh. Mereka kena membawa manhaj tazkiyah. Tazkiyah di sini adalah tazkiyah nafs, jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mereka kena mengajar kepada umat tentang kitab dan hikmah. Setiap nabi, bila Tuhan bagi kitab, Tuhan bagi hikmah, sunnah nabi itu. Maka Nuh ada sunnah dia, yang umat dia kena ikut sunnah Nuh. Maka umat Nuh kena bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Umat Ibrahim kena bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Sampailah Isa dan sampailah Muhammad. Kerana setiap Rasul ada sunnah dia. Kerana itu Nabi kata kepada sahabat, Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Innakum hadzi minal umam wa ana hazzukum minan nabiyyin. Kalau Musa alaihi salam masih hidup, dia bawa Taurat dan Musa ada sunnah dia. Dan Musa hidup zaman aku ada Quran dan aku ada sunnah aku. Kamu semua tinggal aku, kamu ikut Musa bersama Taurat dan sunnah Musa, kamu akan sesat. Bukan kerana Musa membawa ajaran sesat, kerana kamu daripada bahagian umat aku dan aku adalah nabi kepada kamu. Telah mansuh segala syariat dengan turunnya Quran dan sunnah aku. Maka wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, kena memberi ilmu, mengalimkan mereka tentang kitab dan sunnah. Dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajak mereka apa yang belum mereka tahu tentang risalah dan nubuah. Masuk ayat 164 Ali Imran, Allah ulang benda yang sama tapi dengan perkataan yang berbeza. Ali Imran 164, Allah guna perkataan yang sangat unik. Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Terjemahan dia, sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benak-benak dalam kesesatan yang nyata. Sama tugas mereka, baca ayat Allah, bersihkan jiwa umat, mengajar Alkitab dan Sunnah. Cuma dalam 164 ini, Allah ada angkat dua benda baru. Satu, awal ayat Tuhan kata, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberi anugerah, hadiah, kurnia, pemberian yang istimewa kepada orang beriman. Apakah yang Allah maksudkan dengan orang beriman ini dapat anugerah istimewa? Iaitu dibangkitkan Rasul untuk membimbing jiwa dan hidup mereka. Itu anugerah. Pasal itu kita kata sunnah ini adalah nikmat. Dan di ujung ayat Allah guna perkataan sebelum daripada kedatangan Rasul mengajar, membimbing jiwa, bagi tahu tentang Quran, tentang kitab dan tentang hikmah. Sebelum itu manusia dalam kesesatan. Yang ni kalau kita baca dengan wajah mukhalafah,
Apa makna wajah mukhalafah? Kebalikan. Kalau belum diturunkan Nabi, kalau belum dibangkitkan Nabi, diturunkan kitab ini semua, umat dalam kesesatan. Setelah diturunkan benda ini semua, umat meninggalkan Rasul itu, maka dia juga akan dalam kesesatan. Perkataan dia dalal, dalla. Dalla ikhwan, dalla dia merujuk kepada makna macam Allah sebut dalam ayat dia dalam surah Wad-Duha. Macam mana? Wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah kami mendapati engkau dalam dhalla? Lepas tu fahada. Apa dia? Kekeliruan, kesamaran, tak jelas. Semua tahu, belah kanan pun tahu, belah kiri pun tahu, semua benda kita himpun dalam kepala. Tapi nak ikut yang mana? Itu dikatakan keadaan dhal. Fahada. Maka Allah beri petunjuk. Jadi jahiliyah ni satu jenis kesamaran. Jahiliyah tidak ada burhan, tak ada bukti, tak ada hujah. Kesyirikan tidak ada hujah, tidak ada sultan, tidak ada burhan. Tak ada. Dia kosong, dia benda kosong. Nak bukti tak boleh. Benda-benda kufur, benda-benda mungkar, benda-benda syirik tak boleh bukti. Dia tidak ada bukti, boleh bukti itu daripada Tuhan, tidak ada. Maka apabila diturunkan Al-Quran, diberi huda, petunjuk, bimbingan. Dibimbing manusia. Maka sebelum itu manusia tidak ada bimbingan. Manusia dengan makna kata tidak ikut Rasul, tak mendengar bacaan Rasul, tidak tahu wahyu ilahi, maka manusia itu lafi dalalim mubin. Kesesatan dia itu, dalal dia itu sangat nyata. Masuk pada surah Jumaat, ayat yang kedua, Allah Ta'ala ulang benda yang sama dengan perkataan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sama juga terjemahan dia, cuma Allah menggunakan perkataan lain. Terjemahan dia, dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan, kesemua ayat ini penting kepada kita kerana dia bagi tahu tujuan Allah hantar Rasul itu untuk apa. Untuk apa? Jadi saya bukan membangkitkan isu-isu lama, tapi sekadar saya nak kata, dulu bila saya kata tasawuf tu macam ayat acak, orang marah. Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata, kalau kita lihat ayat-ayat ni semua, Allah menggunakan perkataan wa yuzakkihim. Daripada Baqarah 2 tempat, Ali Imran 1 tempat, surah Jumaat 1 tempat. Allah menggunakan perkataan tazkiyah. Kenapa kita tukar jadi tasawuf? Dia tanya. Sedangkan kalimah tu datang kemudian. Nabi tak pakai, sahabat tak pakai. Datang kemudian. Kenapa kita tak angkat kalimah yang Quran pakai? Apa dia? Tazkiyah. Tazkiyatun nufus. Bila kita sebut satu kalimah baru, dia akan membawa makna yang baru, pendekatan yang baru, dalam kepahaman yang baru. Kenapa banyak aliran tasawuf dia jadi ghulat? Dia jadi melampau, terpesong. Kenapa? Kerana bila sebut tasawuf, dia ada dia punya surah dia, gambar dia sendiri. Dia ada dia punya, ya, dia ada sendiri. Dia punya ramuan tadi, dia ada sendiri. Kalau kita sebut tazkiyah, dia ada ramuan dia. Perkataan tazkiyah Allah yang turunkan.
Walaupun ulama-ulama bahasa lain kata ialah istilah itu taklah penting sangat, yang pentingnya dia punya muatan isi dia. Itu pun betul juga. Tetapi setiap perkataan ada makna tertentu dan membawa ke arah tertentu. Itu juga satu benda yang tak dapat kita nafikan. Kita pungkiri. Saya dengar. Pungkiri. Indonesia. Agus tak balik lagi. Benda yang tak dapat kita nafikan. Bila orang kata saya ni orang tasawuf, saya ni bukan orang ni, dia ada benda yang dia maksudkan. Seperti kita baca suratul Kahfi, kita jumpa cerita Nabi Musa dengan Khidir. Bila sebut golongan tarekat, tak dapat kita nafikan bacaannya tentang cerita Musa dan Khidir lain daripada kita baca. Tak dapat kita nafikan itu. Bila dia sebut kata dia tarekat, dia ma'rifat, dia ada bacaan lain. Perkataan-perkataan yang begitu jelas disebut Al-Quran, dia ada tafsiran dia. Jadi taklah tepat sangat kita kata bukanlah isu bahasa sangat. Sememangnya bukanlah isu bahasa sangat, tetapi setiap bahasa dia mempunyai dia punya muhtal makna. Nanti kalau Allah izin kita akan jumpa hadis. Pertama hadis. Nabi menyebut tentang 100 tahun. Lepas 100 tahun ni Nabi kata, apa akan jadi? Nabi sebut. Walaupun hadis seterang itu, mereka percaya sampai hari ini Nabi Khidir masih hidup. Walaupun jelas daripada Al-Anbiya, Allah bagi tahu tak ada orang akan hidup dah. Tapi mereka masih pertahan Nabi Khidir masih hidup. Mereka pertahan itu di atas apa? Di atas aliran mereka. Ini kepercayaan kami ahli makrifat. Dan kepercayaan ini tidak salah kerana kami faham di atas manhaj kami. See? Nampak? Kalimah itu membentuk muatan tersendiri. Akhirnya agama ini menjadi bahagian yang diagih-agihkan ikut tafsiran firqah masing-masing. Maka pasal itu kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, kenapa susah sangat nak panggil ilmu tazkiyah? Panggil aje lah. Walaupun orang banyak membantah buku dia. Saya ketika itu banyak baca buku dia. Termasuk dengan Ighasatul Lahfan, Imam Ibn Qayyim. Dia sampai pada ayat suratul Baqarah. Ayat berapa? Ayat mata belah. Allah bercakap tentang innal musyrikina najasun. Allah kata orang musyrik itu najis. Maka dia bertanya, najis itu najis apa? Dipanggil najis ma'nawi, bukan najis ain. Orang musyrik dikatakan najis. Bukan najis bermakna dia tu kita kata najis. Najis merujuk kepada akidah dia yang tak betul. Kata Imam Ibn Qayyim dalam Ighasatul Lahfan, setiap keyakinan yang tak betul Allah sama tarafkan dengan najis. Daripada itu saya menyatakan ayat acak bukan najis. Tapi untuk utara ni ayat acak tu kira. Sebenarnya ayat acak ni ayat para. Ayat dia menitik daripada pinggan yang disusun atas para. Lepas tu dia titik, dia jadi satu ayatnya agas nanti suka kumpul. Tapi orang kita bila kata ayat acak, dia nampak ayat becah tu. Orang lagi sebelah negeri pula kata ayat acak, dia kata kumbahan lagi punggah. Lagi punggah. Ya. Kalau sampai peringkat kita mempunyai akidah yang tak betul, ialah akidah yang dibawa contoh oleh Al-Quran adalah innal musyrikina najasun, iaitu akidah syirik. Akidah menduakan Tuhan pada rububiyah, pada uluhiyah, asma' dan sifat. Berlaku kesyirikan kepada Allah. Maka akidah ni akidah yang buruk. Allah tidak pernah menggunakan perkataan yang elok untuk orang yang menduakan dia. Tidak ada ayat elok dalam Quran. Allah menempela, Allah jerkah, Allah tunjuk macam mana marah dia. Bukan kata dia marah, langit marah, neraka marah.
Dia gambarkan macam mana kemarahan begitu dahsyat. Kalimah-kalimah dia sebut. Maka kata Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi, sebut sajalah tazkiyah, pembersihan jiwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun, dia sebut perkataan tasawuf. Ibn Qayyim sebut tasawuf. Imam Az-Zahabi pun sebut tasawuf. Mereka menyebut kalimah itu bersesuaian dengan masa mereka. Namun, kita kena tahu, aliran-aliran ini terbentuk di atas kalimah-kalimah. Kita duduk mengaji Quran dengan sunnah ni, orang tanya kita mengaji apa? Kita abad Quran dengan sunnah. Tapi kalau kita tanya orang lain, hang mengaji apa? Oh, kami mengaji. Dia akan sebut atas apa dia duduk. Atas apa dia duduk, dia akan sebut. Dia dalam aliran itu akan terbongkarlah kepercayaan orang. Kalau orang percaya pada keramat terlebih, dia akan percaya, kalau dia duduk di atas sunnah, dia tak akan percaya keramat lebih daripada dia punya. Dan orang yang duduk luar daripada apa yang kita mengaji, ikhwan, dia pun tak akan terima cara kita. Kalau kita pakai bahasa kita, kalau dia pakai bahasa kita dalam dia punya daerah dia pun tak akan suka bahasa kita. Kalau kita pakai hadis sahih, pakai pendapat yang kuat, bahasa-bahasa kita pakai. Ini qaul tidak kuat, ini qaul yang kuat, hadis ini sahih, hadis ini tak sahih, dia tak boleh, dia lemah perut. Soalannya, kenapa kita duk pakai kalimah ni? Kerana pelajaran kita membentuk bahasa. Kenapa kita pula lemah perut dengan bahasa dia? Hadis sahih dengan hadis yang dhaif ni sebenarnya tak ada beza. Kedua-duanya hadis. Ada masa kita dhaif, kita hadis dhaif lah. Ada masa kita sahih, kita hadis sahih lah. Kita lemah perut dengan bahasa tu. Kenapa, ikhwan? Kerana kita tidak dididik di atas muatan kalimah itu. Pada kita kalimah-kalimah itu kalimah yang keliru, mengelirukan. Imam Nawawi buka bab dalam Riyadhus Salihin, bab karamatul awliya. Karamah para awliya. Kita terima surah Yunus menyebut awliya, hadis Bukhari menyebut tentang para awliya. Tetapi beza kita dengan aliran lain, ada had dia. Kalau tanya pada kita, siapa dia wali? Tanya, siapa dia wali? Kita ada cara kita. Kita habaq. Wali itu siapa dia? Orang-orang saleh. Orang yang baik. Tanya kepada mereka, siapa dia wali? Mereka ada dia punya alamat wali lain. 40 tahun wudu tak batal. Semayang satu wudu. Dia percaya itu wali. Kenapa dia boleh percaya itu wali? Kerana setiap benda yang dididik dalam aliran itu, dia membentuk kalimah-kalimah tertentu. Maka ikhwan, ini saya kata di antara benda yang agak penting dalam pelajaran kita, bahawa kita kena kekalkan bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi ada masa bila orang sebut sesuatu yang memang kita rasa kena angkat kalimah Quran, kita angkat. Kita tazkiyatun nufus ataupun adabul nufus. Ini soal pembersihan jiwa. Pasal itu kerana Allah kata para nabi dihantar, satu daripada kerja dia membersihkan jiwa. Kerana itu pembersihan jiwa tak boleh direka jalannya kerana dia kerja nabi. Kita tak boleh ambil kerja tu. Kita follow je. Dengan makna ittiba' manhaj tazkiyah. Kita ikut, kita follow manhaj tazkiyah yang Nabi ajar. Oh subhanallah ikhwan. Bukan semua orang boleh tahu macam mana nak membersihkan jiwa. Artinya pembersihan jiwa tidak dapat dengan jalan mimpi. Tak dapat dengan jalan ilham, dia dapat dengan jalan wahyu. Pasal itu zikir pagi, zikir petang dibaca untuk tazkiyah jiwa. Sahabat kan? Apa nama sahabat tu? Ka'ab bin Amru. Ka'ab bin Amru. Ingat nama ini. Ingat baik-baik. Apa namanya? Ka'ab bin Amru.
Bukan Sulaiman akhlaqna. Jangan silap. Ka'ab bin Amru. Ka'ab bin Amru ni ada ayat surah Hud turun pasal dia. Cerita apa? Tengok saya nak abang pembersihan. Ka'ab bin Amru satu hari ada satu perempuan mai jual kurma. Perempuan duduk bagi tahu lah kurma dia bagus. Dia sudah sound kat perempuan ni. Dia kata kurma dalam rumah aku lagi bagus daripada kurma yang jual. Dalam rumah aku ni dia kata ada kurma lagi baik daripada kurma. Bila dia kata lagu tu, perempuan tu macam tak puas hati. Perempuan tu terus masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah dia nak pergi tengok kurma. Perempuan ni pun berani terlebih. Masuk dalam rumah Ka'ab bin Amru nak pergi tengok kurma. Ka'ab bin Amru pusing-pusing tengok perempuan tu dalam rumah. Ka'ab bin Amru kata, entah macam mana dia pusing-pusing tengok perempuan tu, entah macam mana jadi kat dia. Dia tolak perempuan tu. Dia perebah perempuan tu. Dia tolak perempuan tu bagi jatuh. Bukan tolak nak pukul. Tolak ada makna, Paman. Dia tolak perempuan tu. Dia tolak perempuan tu, bahasa kita kata dia gomoy. Dia gomoy perempuan tu. Tengah-tengah dia duduk gomoy tu, astaghfirullahalazim. Tengok. Dia teringat. Astaghfirullahalazim. Apa yang aku buat ni? Dia jadi macam, sorry lah kot. Dia nak abang lah kot tu. Sorry lah. Gamaknya dia geram sikap perempuan tu kot. Bila kata kurma duduk dalam, dia beraninya masuk rumah orang. Dia geram lah kot. Macam kita duduk geram lah kot. Dia masuk. Dia jadi tak tenang. Dia tak buat apa. Dia gomoy. Dia macam peluk perempuan tu. Tapi dia jadi tak tenang. Apa nama dia? Ka'ab bin Amru. Dia tak tenang. Apa dia buat? Dia pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Dia cerita A sampai Z kejadian tu. Abu Bakar bila dengar dia cakap lagu tu, Abu Bakar kata sepatah kat dia. Abu Bakar kata, ustur wala tukhbir ahadan. Ustur ala nafsik wala tukhbiru ahada. Abu Bakar kata, hang tutup dosa hang buat, jangan cerita kat siapa. Watub, pergi taubat. Bila Abu Bakar kata kat dia lagu tu, dia kata, falam asbir. Aku tak boleh sabar. Aku rasa macam Abu Bakar menganggap ringan sangat. Dia pergi jumpa Umar. Dia cerita kat Umar macam dia cerita kat Abu Bakar. Umar kata sebiji macam Abu Bakar kata kat dia. Tutup. Sabar. Tutup. Jangan cerita kat siapa. Taubat. Dia tak boleh tahan. Apa hal dia kata sampai tanya kat Abu Bakar abang lagu tu, tanya kat Umar abang lagu tu. Apa hal dia ni? Dia kata tak boleh, kena jumpa Nabi juga. Dia cari jalan pergi jumpa Nabi. Siapa nama dia? Ka'ab bin Amru. Kena ingat. Kadang-kadang kita baca hadis kena ingatlah juga nama kan. Pasal buku dah tak ada. Aircon pula sejuk. Kan? Ini semua kurma punya pasal. Bukan pasal apa? Pasal kurma. Dia pergi jumpa Nabi. Dia bagi salam kat Nabi, dia cerita A sampai Z. Bila dia cerita benda ni kat Nabi, Nabi kata sepatah kat dia. Nabi kata, hang buat apa? Dia kata, aku tolak perempuan tu, aku peluk dia. Nabi kata, hang sedang tak apa hang buat? Perempuan yang buat tu, hang buat lagu tu kat dia, suami dia duk ada di sabilillah. Gamak hang buat lagu tu kat bini orang. Rupanya perempuan ni bini orang. Awak hang buat lagu tu. Satu dia bini orang, yang kedua laki dia duk sabilillah. Pasal apa hang buat lagu ni? Dia macam
Dia. Yang Umar pesan dah kat dia. Abu Bakar pesan dah kat dia. Dia tak puas hati tak? Dia jumpa Nabi, dia cerita. Gamaknya Umar tak tanyalah perempuan tu siapa kot. Mai kat Nabi, Nabi kenal perempuan tu. Nabi kata perempuan yang menjaga kurma tu kan? Dia bini orang. Pasal apa hang buat kat dia lagu tu? Laki dia duk pertahan agama Allah di sabilillah. Apa hang ni? Hang sedang tak apa hang buat? Dia kata bila Nabi kata kat dia lagu tu, Nabi beralih muka. Nabi sengap. Tak kata apa. Sengap. Dia kata jantung dia macam nak luruh. Gamaknya saya saja katalah, gamaknya silap aku dengar cakap Umar pun tak apa tadi. Saya lah kata. Gamaknya. Dia rasa Allahu Akbar, apa hal ni? Nabi beralih muka. Lama Nabi diam. Rupanya Nabi diam tu kerana wahyu sedang turun. Nak settle problem dia. Turun surah Hud. Allah kata aqimis salah zulufail minal laili. Allah kata dirikanlah sembahyang pada sebelah pagi dan sebelah petang, malam dan petang. Pagi dan malam. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kejahatan, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Dia kata kat dia. Dia macam tanya kat Nabi, ya Rasulullah saya punya ni macam mana? Nabi kata, bukankah anda semayang tadi? Nabi kata semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu. Ayat ni kata semayang 5 waktu dapat menghapuskan dosa yang macam ni. Hang tak zina dengan dia? Tak, saya tak zina. Saya peluk dia aja. Saya tak boleh jadi lagu mana tak tahu. Nabi kita dengan hang semayang 5 waktu, dosa hang tadi gugur. Stop dekat ni. Jangan pindah kat siapa-siapa. Balik. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia dapat tahu benda ni, dia tanya kat Nabi sepatah. Dia kata, ya Rasulullah, ayat tu yang kata kebaikan dapat menghapuskan kejahatan, ayat tu turun dekat dia saja ke ataupun kat kami semua? Umar nak tahu. Maknanya dia kes dia saja ke? Lepas ni kalau kami pergi gomoi siapa-siapa tak ada ampun dah ke? Untuk dia saja ke atau untuk semua orang? Nabi kata dekat Umar, Nabi kata untuk semua orang ayat ni turun. Apa pelajaran dia, ikhwan? Pelajaran dia menyucikan dosa, tak dibikin-bikin. Cara dia kita tak bikin. Nabi tunggu wahyu. Bagaimana nak settle masalah dia ni? Wahyu turun, baru Nabi habaq. Begini buat. Ambil uduk, semayang 5 waktu, dalamnya ada berjemaah, ada baca doa azan lagi, doa ayat semayang lagi. Dia dapat menghapuskan dosa-dosa yang jenis macam ni. Artinya, dihantar para Nabi itu untuk apa? Tazkiyah jiwa manusia, cuci. So kita tak boleh buat kaedah sendiri nak cuci jiwa orang. Macam dalam agama-agama lain, jumpa orang agama mereka boleh timbang dosa bayar dengan duit. Kita tak boleh buat lagu tu. Pergi jumpa ustaz, buat teriak, ustaz kata lagu ni lah, awak wakaflah dekat tanah apa-apa ke sekolah saya, insya-Allah selesai. Kita tak boleh buat lagu tu. Kenapa? Kerana kerja menyucikan dosa, kerja menyucikan jiwa ini adalah kerja para Nabi. Kemudian penulis pada muka surat ke-8 dia bawa satu hadis mai kat kita, ikhwan, hadis daripada Imam Ahmad, Imam Nasa'i, daripada Jabir radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini yang sahih. Juga ada dalam riwayat Muslim. Nabi menyebut, Nabi kata, innallaha lam yab'athni mu'allifa walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak mengutuskan aku sebagai seorang yang bersikap keras, tetapi dia mengutusku sebagai guru yang memberikan kemudahan. Nabi kata Allah hantar aku ni untuk ajak orang, didik orang dengan tugas yang ada dalam ayat tadi. Maka aku tak boleh mengajak dalam keadaan mu'annifa, keras, kasar, bengih.
tak sabar, tak boleh. Itu bukan acuan aku. Maka mualliman, aku kena mengajak, Nabi kata, muyassira, dengan mudah, dengan senang. Ikhwan, ulama sirah kita kata apa ikhwan? Dalam didikan Nabi kepada umat, dalam didikan Nabi kepada umat ini ikhwan, pertama sekali, bila sahabat mereka dididik jiwa mereka oleh Nabi dengan kes yang bermacam-macam. Ada satu riwayat lain daripada Abi Umamah, riwayat Imam Ahmad. Abi Umamah cerita ada satu syaban, dia mai kat Nabi, satu orang muda mai kat Nabi. Dia mai kat Nabi, dia kata apa? Dia kata, izinni bizina, izinkan saya buat zina. Sahabat-sahabat lain terkejut, tak sangka dia nak tanya lagu tu. Berubah muka dia. Nabi kata, mah tu sudah buat apa-apa kat dia. Nabi kata, bawa dia mai kat aku. Nabi tanya sepatah kat dia. Nabi kata, sukakah hang kalau mak hang buat benda ni? Oh, dia kata, wallahi. La, wallahi. Demi Allah aku tak suka. Aku jadikan kau sebagai penebus ya Rasulullah. Tak mau. Sukakah hang, anak hang, adik perempuan hang, mak saudara hang, mak menakan hang terlibat dengan benda ni? Tak suka. Nabi kata, orang lain pun tak suka lagu tu. Dah habis dah. Nabi letak tangan Nabi kat dia. Nabi baca satu doa. Nabi kata, Allahumma ghfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kita boleh hafal doa ni, kita boleh baca. Allahumma ghfir zambahu. Nabi kata, ya Allah, ampunlah dosa dia. Dosa dia. Dia teringat nak buat zina tu, meminta izin, salah adab. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Wa tahhir qalbahu, sucikanlah hati dia ya Allah. Jangan duk ingat benda ni semua. Wa tahhir farjahu, bersihkanlah faraj dia ya Allah. Selamatkanlah kemaluan dia. Ikhwan, baca doa dalam keadaan apa? Dalam keadaan lin, rahmah fi tarbiyah. Lemah lembut, kasih sayang dalam pendidikan. Nabi buat. Sehingga kan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia kata apa? Bila aku tengok aku di antara orang berpengalaman dididik oleh Nabi, dia kata apa? Bila aku tengok Nabi ni, termasuk hari yang aku kena didik, dia kata sepatah, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tak pernah tengok satu orang yang mendidik sebelum ni dan lepas ni cukup elok cara dia didik daripada Nabi. Tak ada, dia kata. Tak ada. Orang tu main dengan niat yang jahat. Nabi boleh tunjuk rifqu bil jahil wa husnu ta'limuhu. Nabi boleh tunjuk kasih sayang dia pada orang bodoh ni. Hak bodoh betul ni, bukan buat-buat bodoh. Bodoh betul. Dan Nabi boleh bagi satu pendidikan yang sangat elok pada dia. Dan Nabi bagi dia faham masalah dia. Nabi tunjuk ra'fatahu, simpati dia pada orang tu. Nabi tunjuk kesian belah dia kepada umat dia. Sehingga kan Imam Nawawi kata, kalau kita baca bab-bab macam ni, Imam Nawawi kata apa dia? Dia kata ini adalah min azimil khulq, daripada sebesar-besar akhlak yang ada pada Nabi. Cara dia betul orang. Jadi kita ikhwan belajar daripada sirah ni, kita akan jumpa. Salah satu daripada kelebihan buku ni ikhwan, saya tinggalkan dia punya apa itu, dia punya apa, dia punya dia kata beginilah buku ni ditulis. Lepas tu ucapan terima kasih dia semua dia dalam ucapan terima kasih dia ceritalah buku ni, dia buat buku ni, anak-anak dia bantu dia. Anak dia bernama Al-Hafiz Hamad Ilahi dan Al-Hafiz Sajjad Ilahi. Sajjad Sajjad Ilahi. Sajjad ni maksud dia apa?
orang yang sujud pada Allah. Sajjad. Nama tu bagus lah. Nama tu bagus lah. Kan dia mau pakai tudung bagus lah. Dia sujud. Dia kata dia terima kasih pada anak dia, anak perempuan dia. Semua tolong dia, isteri dia tolong sampai siap buku ni. Dalam bahasa Arab dia buat. An-Nabiyul Karim kana mu'alliman. Nabi yang mulia. Dulu kita ada khatam satu buku dia. Kalau antum masih ingat, kita khatam rumah Pak Long. Buku tu nama Hubbun Nabi wa Alamatuhu. Cinta Nabi dan alamat dia. Buku tu menarik, ikhwan. Sangat menarik. Dia khatam dah rumah Pak Long dulu. Masa Dewan belakang tu. Selesai. Dia juga tulis. Yang ni dia juga tulis. Bila kita baca buku ni, ikhwan, kita akan jumpa beberapa benda. Kita akan berkenalan dengan tabiat Nabi. Tabiat Nabi. Kita akan berkenalan dengan tabiat Nabi. Ikhwan, bila kita kenal tabiat Nabi, kita cam. Kita kenal tabiat. Tahu tabiat? Tabiat lah. Perangai dia. Kita tahu dia macam mana. Kes macam mana dia nak marah. Kes macam mana dia tak marah. Kita kenal. Kenal itu, dia buat kita duduk tak senang. Kita nak tahu isi risalah dan nubuah dia. Lepas itu Nabi ni kita kenal satu dalam bentuk perangai. Kita baca hadis-hadis macam ni. Lagi satu kita kenal Nabi dalam bentuk Nabi tu daripada atas kepala, ujung rambut sampai bawah tapak kaki. Kita kenal dengan kitab bernama Syama'il Muhammadiyah. Tulisan Imam Abu Isa At-Tirmizi. Udah syah. Buku-buku ni semua kita baca. Kita baca macam Dr. Faisal ajak kita Adabul Mufrad. Itu adalah isi ajaran Nabi bawa. Syama'il Muhammadiyah, perwatakan Nabi. Nabi itu sebagai satu figure. Kenal dia lagu mana? Warna kulit dia, bulu mata dia, kelopak mata dia, senyum dia, dia punya gusi, dia punya gigi, ayat liuk dia, ayat peluh dia, baju dia, serban dia, ridak dia, kasut dia, A to Z. Sampai kepada cap nubuah yang ada di belakang dia. Kenal? Oh, subhanallah, ikhwan. Siapa yang khatam Syama'il Muhammadiyah ni, pasti ayat mata dia turun. Allah letak satu potret yang cukup unggul dekat dia. Yang Allah duk puji dalam ayat dia. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Dahsyat, ikhwan. Kita baca yang tu, kita Allahu Akbar. Kita tak ada ayat nak kata apa. Kita tak ada ayat nak kata apa. Subhanallah. Walaupun kita tak tengok Nabi secara, kita kata secara yang ni, tapi Syama'il Muhammadiyah boleh bawa kita kenal Nabi sampai tahu tu, ikhwan. Dahsyat. Pasti orang baca ini, orang yang baca apa, Syama'il Muhammadiyah ni berlenangan ayat mata dia. Orang baca macam ni, kita baca sirah macam ni, kita nak tengok kebijaksanaan dia, hikmah dia, fatanah dia, ilmu yang dia miliki, sifat kemanusiaan dia, tolak ansur dia dengan orang. Kita duduk mengaji tak tahu orang kata, sahabat, teman aku pergi cari pondan boleh tak? Minta teman cari pondan, berdesiung telinga kita. Dia ni bukan minta teman cari pondan, minta kat Nabi izin nak zina. Lagi dasar. Tapi Nabi tak berdesiung. Minta main. Sahabat-sahabat lain nak haria dah. Nanti Zat. Mai. Subhanallah, ikhwan. Dahsyat. Kita kenal cara Nabi apa dia. Nabi tahu orang ni tak ada adab. Nabi tak malukan dia. Apa orang ni tak ada soalan yang nak tanya. Nabi boleh tanya ni. Nama apa? Selama Nabi nak betulkan salah dia, Nabi tak angkat langsung nama dia. Tak angkat langsung nama dia. Nabi tutup. Tak sebut langsung pasal nama dia. Nabi tengok ruang, Nabi boleh bercakap dengan dia bin mantiqil al-hiwar al-aqli. Nabi bercakap dengan satu perkataan yang masuk dengan akal dia. Yang dia sebagai orang jahil, allazi ya'lam bil jahili. Orang jahil dapat tangkap.
Tak cukup cakap tu ikhwan. Wa ya'khuzu biyadihi bihilmin wa rifqin wa hikmatin. Nabi sentuh badan dia dengan penuh kesantunan, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Fa athabahu ila rusydi, bimbing dia mai kepada petunjuk. Bawa dia kepada jalan aifah dan istiqamah, jalan kesucian, dan macam mana nak istiqamah pada dia. Nabi tutup kejahilan dia. Nabi tak sebut nama dia. Nabi betulkan kesalahan dia. Dia mendapat faedah daripada pembetulan itu, dan orang lain juga dapat manfaat bila dengar cara Nabi betulkan dia. Kita duk baca tarikh lagu ni, sirah lagu ni ikhwan, kita akan jadi lembut hati nak kenal Nabi kita. Kita akan rasa rugi kalau ada bahagian-bahagian dalam hidup kita ni ikhwan, kita tak kenal Nabi. Kita tak ikut cara dia. Kita tak berjinak dengan dia. Kita akan rasa rugi serugi-ruginya ikhwan. Jadi kita syukurlah kepada Allah ikhwan, Dr. Fadli Ilahi boleh buat satu buku macam ni. Buku ni dulu saya baca di Baitul Salam, khatam 2019 khatam. Ni kali kedua. Kalau kali kedua tak boleh khatam, it's not my fault lah. Pasal dah khatam kali pertama. Dah khatam dah kali pertama. Ikhwan, kita perlu bagi tahu pada orang bagaimana sunnah Nabi. Kita perlu bagi tahu pada orang macam mana perjalanan sunnah. Kerana ikhwan, kalau kita tak bagi tahu benda ni, orang tak akan tahu. Orang tak akan tahu. Banyak benda orang tak tahu. Banyak benda tak dibagi tahu pada orang. Ulama kita, ulama sirah kata apa ikhwan? Keperluan kita kepada sirah, kepada sunnah, lebih perlu orang sakit kepada ubat. Apa pandangan kita orang sakit dengan ubat? Orang sakit itu sangat dianjurkan makan ubat. Tapi keperluan kita ambil tahu pasal sirah Nabi, pasal sunnah Nabi, lebih perlu daripada orang sakit makan ubat. Lebih perlu daripada orang dahaga minum air. Orang lapar menyentuh sedikit makanan. Ya. Siang dan malam kalau tak datang, apa akan jadi dengan dunia ni? Dunia tak ada siang, tak ada malam, boleh jadi apa? Nak kata apa? Malam tak ada, siang tak ada. Susah ya? Ya. Keperluan kita pada Nabi, lebih bumi berhajat kepada malam dan siang. Lebih lagi. Jadi kerana itu ikhwan, tiba-tiba kalau kita banyak bercakap tentang orang lain kepada umat, ini sangat buang masa dan menduka citakan. Ya betul ikhwan. Kalau kita lebih kenal wali, kita boleh cerita wali yang hardcore. Orang boleh cerita merapu, tapi alhamdulillah lah dekat Malaysia tak sampai lagi. Di negeri luar kita pergi orang bercerita tentang hadis. Hadis ni tak ada dalam mana-mana kita hadis, sebab Nabi sebut hadis lepas Nabi wafat. Oh, lagu tu punya dakwah. Alhamdulillah Malaysia tak ada. Tapi negara luar yang bercakap ni ikhwan, Syekh Arab, pakai serban, pakai jubah dengan janggut dia, dengan sugi dia, dia bercakap dengan suara dia yang lunak. Dia bercakap hadis-hadis ni, dia kata guru dia dapat dalam mimpi. Dia jumpa Nabi dan dia tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, tolong bagi satu kat aku hadis. Yang hadis ni hang tak pernah ucap masa hang hidup." Maka Nabi bagi kat dia hadis. Dia dapat. Antum boleh bayang berapa banyak orang duduk dekat madrasah dia mengaji. Orang ni akan balik ke negara masing-masing. Dalam banyak-banyak benda orang ni akan bawa balik, salah satunya hadis ni. Orang akan bawa balik. Dan orang tu pula akan buka dia punya tahfiz, dia punya madrasah, dia punya pondok, dia akan buka. Dia akan berceramah di negeri dia masing-masing. 5 tahun, 6 tahun kita duduk di tanah Arab, kita mengaji daripada satu orang yang ada sanad hadis macam ni. Dia akan berperang dengan orang. Orang hadis lain. Imam Bukhari lain. Kami lain. Inilah kemuliaan guru kami.
dengan keyakinan Nabi ada cucu, ada nama Hasan, ada nama Husain. Daripada cucu Nabi nama Husain ni lahirlah seorang ulama besar. Dan siapa mengaji dengan dia, kesemuanya jadi wali kutub. Semua anak murid dia, sebanyak mana anak murid dia, laki dan perempuan, semua jadi wali kutub. Orang pergi mengaji di madrasah orang-orang macam ni akan balik ke negara masing-masing. Akan bawa apa? Dia tak akan bawa apa pasal Nabi. Dia akan bawa cerita lagu ni ya. Dia akan bawa. Lepas tu orang boleh cerita pasal cerita kelebihan makan kopi. Makan kopi kan, selagi lekat kopi tu dekat ni, banyak kelebihan kita dapat. Bukhari pun tak tahu, Muslim pun tak tahu. Memang sebab Nabi tak pernah cakap masa dia hidup. Nabi cakap lepas dia mati. Subhanallah ikhwan. Dalam dunia ni ikhwan, kalau kita nak ambil berkat, benda paling besar Allah bagi pada kita, kita boleh ambil berkat, kita boleh tawassul dengan berkat dia. Berkat Quran, berkat sunnah. Tapi orang tinggal berkat ni semua, orang pergi cari berkat lain. Dan orang percaya, diasuh. Berkat ada pada kubur, berkat ada pada sungai apa ke, telaga. Dahsyat. Akhirnya benda tu angkat. Makin dia tahu benda lain, makin hilang pasal Nabi. Makin dia tahu benda lain, makin hilang pasal Nabi. Sayanglah dekat Nabi dah jauh dah. Siapa tak tahu ikhwan, orangnya pakai selendang, orangnya pakai serban, tutup telinga ke tak tutup telinga ke? Orangnya simpan janggut ke tak simpan janggut ke? Pegang tasbih, kadang-kadang tasbih pegang asin, ikat di lengan ni asin. Kadang-kadang zikir, pakai 2 biji tasbih balong, putus tali-tali tasbih. Berhenti zikir, sambung balik, zikir lagi. Nak perhabis 5,000, 6,000. Semua ni sayang pada Nabi. Dia pakai celak macam Nabi, dia simpan janggut macam Nabi, dia tahu Nabi lomok inai, dia pun lomok inai. Dia tahu Nabi bercelak, dia bercelak. Nabi pakai apa saja Nabi pakai. Rida ke, Nabi pakai jubah ke, abaya ke, semua dia nak pakai. Semua dia nak tiru. Kasut, macam mana kasut Nabi pun dia nak tiru. Sampai orang ambil lambang kasut tu buah kat masjid. Kita pergi semai kat masjid, bentuk kasut tu ada. Belah kanan, belah kiri. Besar, cantik buat. Orang ni semua, sampai kasut Nabi dia boleh ambil, dia tak tahukah Nabi kata kat dia, semayang macam aku semayang. Kalau sampai kasut Nabi dia boleh tahu, takkan ni dia tak tahu. Tapi macam mana perhatian dia kepada semayang macam Nabi semayang. Dia tak endah pun. Kadang-kadang dia tahu benda yang dia bawa dalam semayang tu, Nabi tak buat. Dan dia tak rasa nak tinggal dan nak kembali pada sunnah Nabi. Tapi dia ambil dah kasut Nabi. Dia ambil dah ridak macam Nabi. Dia ambil dah sugi, dia selit sugi. Dulu dia selit rokok, kalau dia buang rokok, dia bau sugi. Baguslah. Tasbih di tangan, bagus. Tapi semayang dia tak mau ikut Nabi juga. Pasal apa tak tahu? Siapa tak tahu ikhwan? Siapa tak tahu? Lepas kita semayang, kita zikir, duk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, semua tu, siapa tak tahu dalam zikir tu Nabi tak pernah masukkan suratul Fatihah. Nabi tak pernah masukkan. Fatihah sebagai zikir. Wa ilaukum sebagai pangkal ayat untuk baca ayatul kursi. Nabi tak pernah buat. Siapa tak tahu? Tapi sebanyak mana sayang kita kat Nabi, kita tak boleh ikut cara Nabi. Macam mana? Pasal apa? Pasal kita diajak kepada benda lain. Ajak benda lain. Kalau sayang Nabi, kena pakai serban macam ni. Serban tu pula kena ambil ijazah. Guru kena main pegang kepala kita belit. Bila dapat lagu tu dikira sempurna sunnah. Semayang, zikir, tak sama pun. Tak apa. Siapa tak tahu dalam dunia ni, bila mati tak ada kenduri arwah. Siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Nak perhabis jam aja, bukan apa perhabis jam aja. Siapa tak tahu? Memang tak baca dah. Minggu depan pula dah. Siapa tak tahu? Saya tak tahu. Semua orang tahu. Tapi berapa ramai orang berani nak tinggal? Kerana sayang kat Nabi. Dia dah tinggal dah pakai kasut-kasut lain. Dia dah beli dah capal tu pakai. Pasal sayang kat Nabi.
Tapi dia tak boleh tinggal kenduri arwah nak budi sayang kat Nabi. Dia tak boleh buat. Semayang macam Nabi. Siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Nabi semayang, baik semayang fardu, baik semayang sunat, sunat di siang hari, sunat di malam hari. Nabi tak pernah sekali pun seumur hidup kata usalli. Siapa tak tahu? Alim ulama mana tak tahu? Orang mengaji agama mana tak tahu? Tapi bersediakah dia untuk tinggal usalli kerana sayang kat Nabi? Dahsyat, ikhwan. Dan orang tahu semayang tak baca usalli, cara Nabi semayang dia tahu, tapi dia berani kata kalimah-kalimah yang cukup hina pada orang yang semayang lagu tu. Dia guna kalimah yang jahat, dia provoke kalimah-kalimah yang buruk, dan dia tahu orang tu buat cara Nabi dia buat. Macam mana dia sayang kepada capal Nabi sampai dia pakai songkok, dia pun dia bubuh kasut atas kepala. Dia tahu macam mana dia sayang dengan kasut tu, orang tu juga sayang dengan solat Nabi. Dia hina orang tu. Mana ada Nabi sembahyang lagu ni? Oh, subhanallah. Dia sanggup khatam semua bab lain. Yang siapa tu cakap Nabi Ishaq jari sampai kecut. Macam mana tahu kecut? Masa dia pergi Gunung Jerai selisih dengan Nabi. Sama ada Nabi nak naik, dia nak turun, atau dia nak turun, Nabi nak naik. Lagu tu lah. Dia kata Nabi 3 jari, Nabi Ishaq. Nabi jilat Pak Amir. Dia kata jilat. Jilat sampai kecut. Tapi dia juga tak semayang macam Nabi. Subhanallah. Yang kita duk pertahan sayang Nabi ni. Maulud Nabi kita buat, cara Nabi berarak lagi. Kita tahu tak ada seorang sahabat berarak. Kita tahu. Dan kita tahu kita tak mungkin sayang Nabi. Sama, bukan kata lebih. Sama macam sahabat sayang Nabi. Dan kita tahu sahabat tak berarak, kita berarak. Kita tahu birthday Nabi tiap-tiap minggu mai kepada kita. Ni hari ni. Hari ni birthday Nabi. Hari Isnin. Tapi orang buat apa hari Isnin? Itu hak sayang-sayang hak banyak ni. Tak mau belajar zikir Nabi. Tak mau, bila kita kata zikir pagi petang kami tak buat, kami pegang majmuk syarif. Majmuk syarif dia pegang. Dengan dia pun tak tahu apa yang ikut kepala dalam majmuk syarif tu. Dia tak tahu. Dia hafal doa haikal, dia hafal doa yang tu, dia hafal doa yang ni. Semua dia hafal. Dia perendahkan zikir pagi petang, dia angkat majmuk syarif. Subhanallah ikhwan. Kenapa ikhwan? Kerana kita diajak bukan pergi pada Nabi. Maka ni semua kita kena tangguhlah, sawari-sawari ni semua. Ya ikhwan. Setiap aliran ada kalimah dia. Setiap kalimah ada muatan dia. Setiap muatan-muatan ni ada dia punya i'tikad dia. Ada ikhwan, dia bukan kosong, dia tak main kosong ikhwan. Ya, subhanallah ikhwan. Pasal tu ada orang seronok bila orang tu tak faham sunnah, dia seronok. Bila orang tu boleh halau ustaz mengajak sunnah, dia bagi tahniah pada kawan tu. Syabas kamu, tahniah kamu boleh halau orang mengajak sunnah. Dan dia boleh bagi tahu orang mengajak sunnah tu bukan ajak sunnah tapi ajak wahabi. Begitulah kalimah-kalimah dia pilih. Dia menghasut seluruh manusia meninggalkan sunnah Nabi dikala dia tahu tu sunnah Nabi. Kenapa? Tengok macam tadi. Kalau kita pergi mengaji dekat tempat-tempat tok guru yang dapat hadis yang Nabi tak pernah sebut masa hidup, hadis tu kita bawa balik. Dan kita nak bendung macam mana? Banyak orang cakap. Dan kita, kalau kita pergi katalah sahabat tak pakai songkok, bubuh, capal, tak apa sahabat, tapi semayang mau cara Nabi. Dia tengok kita. Dia tanya sepatah, hang baru balik perkembangan sunnah kot? Dia bagi kat tu. Kenapa jadi lagu tu ikhwan? Ni. Kita belajar ni ikhwan, kita akan tengok, kita akan kenal Nabi kita, cara dia. InsyaAllah ikhwan. Jadi nanti balik, tengok baliklah buku ni kalau ada. Saya tak tahu buku ni ada jual ke tak ada jual lagi. Saya tak tahu. Tapi tengoklah insya-Allah. Kita akan masuk bab pertama. Bab dia nak cerita tabiat Nabi ni apa dia? Memilih waktu yang tepat kalau Nabi nak mengajar. Nabi cari waktu yang tepat.
waktu yang tepat. Dia lepas isyak ni kena aircon, tepat ke waktu ni? Tepat ke tak? Tengok balik dalam hadis ni. Dia akan bawa pada kita, ada 4 hadis. Kita tengok keempat-empat hadis ni. Time Nabi mengajar. Nabi pilih waktu. Bukan kata saja-saja waktu. Lepas tu Nabi pilih tempat mengajar. Nabi tak mengajar ikut dan. Kita tengok. Hari Isnin lagi 2 minggu kita tengok. Tengok tu semua. Kalau lepas Isya ni tak sesuai mengajar, tak boleh buat kuliah Isya. Dia akan macam silap pergi baca. Kita tengok. Masuk ke tak masuk ikhwan? Ada tak Nabi mengajar lepas Isya? Lepas Isya Nabi mengajar besar. Kita tengok. Kan Nabi mengajar lepas maghrib. Kita akan tengok ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.